Assalamualaikum, saya Nur Hidayah binti Mustafa. Nombor metrik 290765. Konsep aset dan pengurusan aset. Aset kerajaan merupakan harta milikan di bawah kawalan kerajaan dan dibahagikan kepada aset semasa dan aset bukan semasa. Aset semasa ialah aset yang boleh ditukar kepada tunai, manakala aset bukan semasa ia tidak boleh ditukar kepada wang tunai sehingga 1 tahun berlalu. Aset bukan semasa dikelaskan kepada dua jenis, iaitu aset tetap dan aset tidak ketara. Pengurusan aset pula adalah aspek penting dan relevan dalam pengurusan keuangan kerajaan. Perlu ada pengurusan aset secara teratur dan lengkap untuk mengelakkan pembaziran dan penyalahgunaan. Pengurusan aset merangkumi aspek penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, penyelenggaraan, pelupusan, kerugian dan susut nilai. Menguruskan aset kerajaan adalah penting kerana aset ini adalah sumber awam dan mesti diuruskan dengan teliti untuk memastikan penggunaan dan kemampanan yang berkesan. Struktur dan jenis-jenis aset. Aset alih atau aset yang dapat dipindah tangankan mencakup berbagai jenis. Properti atau nilai yang dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. Jenis-jenis aset alih. Harta modal. Aset alih dengan harga belian asal 2,000 atau lebih seunit dan penyelenggaraan secara berkala. Inventory. Aset alih yang berharga 2,000 ke bawah dan penyelenggaraan tidak berkala dan tidak tetap. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kehilangan, kerosakan dan masalah lain dalam pengurusan aset. Tidak membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam kehilangan aset di dalam pejabat atau kawasan pejabat. Lewat mengemukakan laporan kerugian awal lampiran J QPA 28, jabatan tidak melantik atau cuai dalam pengurusan aset yang meliputi pelantikan penyiasat atau jawatan kuasa penyiasatan. Keadaan di dalam pejabat, kawalan dalam, man dan luaran tidak selamat dan mudah dicerobohi. Spesifikasi dan kaedah kawalan keselamatan tidak diselaraskan dengan spesifikasi CGSO. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kehilangan, kerosakan dan masalah lain dalam pengurusan aset. Tidak membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam kehilangan aset di dalam pejabat atau kawasan pejabat. Lewat mengemukakan laporan kerugian awal lampiran J QPA 28, jabatan tidak melantik atau cuai dalam pengurusan aset yang meliputi pelantikan penyiasat atau jawatan kuasa penyiasatan. Keadaan di dalam pejabat, kawalan dalam, man dan luaran tidak selamat dan mudah dicerobohi. Spesifikasi dan kaedah kawalan keselamatan tidak diselaraskan dengan spesifikasi CGSO. Assalamualaikum, saya Siti Zainab binti Jeffrey, nombor metrik 290727. Saya akan membentangkan mengenai implikasi pengurusan aset yang lemah ke atas kewangan dan bajet organisasi. Yang pertama akan berlaku ketirisan, pembaziran dan kerugian terhadap kewangan organisasi. Yang kedua, fasiliti dan aset kurang memuaskan dan agak daif untuk diguna pakai dalam kerja seharian kerana organisasi perlu melaksanakan pengurusan kewangan yang berjimat cermat ekoran pengurusan aset yang kurang cekap ataupun tidak cekap. Yang ketiga, pengurusan pejabat perlu mengeluarkan kos yang lebih terhadap pembelian barang pejabat seperti aset dan juga pengurusan aset di pejabat bagi menggantikan kerugian yang berlaku. Saya Alois Amu Anaan Tigal, nomor metrik 290564. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian penutup.
Pelbagai strategi boleh digunakan untuk menambah baik pengurusan aset, seperti yang pertama, pemantauan dan penyerangan tetap. Yang kedua, pengurusan kitaran hayat aset. Yang ketiga, mengisi dan mengoperasikan inventory. Keempat, latihan dan pembangunan kaki tangan. Dan yang kelima adalah pematuhan dan keselamatan. Pengurusan aset yang betul membantu syarikat memaksimumkan nilai aset mereka, mengurang risiko dan meningkatkan prestasi operasi. Pengurusan aset awam yang baik berusaha untuk mengatasi dan mengelakkan faktor-faktor ini dengan merancang dan melaksanakan strategi yang baik serta menjalankan pemantauan dan penilaian berterusan. Ini penting untuk memastikan kemampanan, faedah maksimum dan penggunaan sumber awam yang cekap. Sekian, terima kasih.